Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam. Okay, semua sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay, sebelum kita memulakan pembelajaran, kita akan video ni ya. Teruskan, kita ulang balik sedikit tentang apa itu atom. Atom ialah zarah-zarah yang kecil dan diskrit yang membentuk diri. Semua diri terdiri daripada atom. Atom ialah zarah yang paling ringkas dan tidak boleh dipecahkan lagi, akan tersusun secara rapat dalam keadaan diri. Atom-atom boleh gabung secara kimia untuk membentuk molekul dan satu molekul mempunyai dua atau lebih atom. Contohnya, di sekeliling kita ada oksigen. Dalam udara kita ada oksigen. Dan oksigen itu sentiasa dalam keadaan molekul. Keadaan molekul maksudnya dia bukan sebagai satu individu. Dia dua atom bergabung secara kimia dan berada di sekeliling kita. Dia pergi mana-mana pun dia dalam keadaan kumpulan. Dua atom, satu kumpulan. Dalam keadaan molekul. Satu atom oksigen bergabung dengan satu atom oksigen, dia akan menjadi satu molekul oksigen. Dia adalah digabungkan secara ikatan kimia. Oksigen ialah molekul yang terdiri daripada dua atom oksigen yang sama. Molekul karbon dioksida, kita hempus keluar karbon dioksida. Di sini ada dua jenis atom juga, iaitu karbon dan oksigen. Molekul karbon, dia terdiri daripada tiga atom. Satu atom adalah karbon dan dua atom adalah oksigen. Karbon dioksida ialah molekul yang terdiri daripada satu atom karbon dan dua atom oksigen. Maka jumlahnya ada tiga atom. Dalam satu molekul ada tiga atom. Molekul, dua atom atau lebih atom berbatu atau bergabung membentuk molekul. Semua dah lihat ke video tadi? Dah, cikgu. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Okey, baik. Apa yang kamu faham tentang video tadi? Apa perbezaan antara atom dan molekul? Atom tu satu-satu kot, cikgu. Satu-satu unsur. Tak sure lah, cikgu. Okey, apa boleh jawab lagi? Amrullah, apa yang kamu faham tentang atom dan molekul? Molekul tu bila dua atom bergabung jadi molekul. Dua atom bergabung menjadi molekul. Jadi, pada hari ini, kita sebenarnya nak belajar tentang unsur-unsur yang kita belajar tadi. Sebenarnya, dia dapat dikelaskan dalam unsur-unsur seperti logam, bukan logam dan juga gas nadir. Jadi, kita nak kaitkan apa ini dengan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu jadual berkala dalam topik pengelasan unsur. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk mengenal pasti antara atom dan molekul serta unsur dan sebatian, menyenaraikan kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir jadual berkala, dan yang terakhir sekali dapat membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. Okey, apa maksud atom? Semua nampak ke paparan skrin? Nampak, cikgu. Okey. Atom ni ialah zarah kecil. Zarah-zarah kecil yang didiskrit. Jadi kita panggil dia atom. Sama ada dalam bentuk pepejal, cecair ataupun gas. Jadi atom ni kalau kita tak boleh tengok dengan mata kasar sebab saiz dia terlalu kecil. Hanya boleh melihat daripada mikroskop elektron. Ini adalah struktur atom. Atom terdiri daripada proton iaitu zarah yang bercas positif. Seterusnya neutron, zarah yang tak bercas. Dan elektron iaitu zarah yang bercas negatif.
yang mengelilingi nukleus. Jadi ada beberapa zarah subatom iaitu proton, elektron dan juga neutron. Jadi apa perbezaan atom dengan molekul? Atom zarah neutral yang paling kecil bagi sesuatu unsur. Sebagai contoh, oksigen. Jadi apa beza atom dan molekul? Dua atom bergabung membentuk satu molekul. Kamu nampak kat sini dua atom oksigen, satu dan dua, bergabung menjadi O2. Kita panggil dia oksigen. Dan hidrogen juga, dua atom hidrogen bergabung membentuk satu molekul hidrogen. Jadi, dua molekul hidrogen bergabung bersama oksigen berbentuk satu molekul air. Itulah perbezaan atom dan molekul. Siapa ada idea tak apa maksud unsur dan sebatian? Pernah dengar tak? Amirah? Ya, saya cikgu. Apa yang kamu faham tentang unsur? Unsur saya tak pasti cikgu, tapi sebatian saya faham sikit. Apa maksud sebatian? Apa yang kamu faham dengan sebatian? Sebatian tu terdiri daripada dua atau lebih unsur yang dia bercampur secara kimia. Okay. Betul apa yang kamu jawab. Tapi unsur tu sebenarnya bahan yang paling ringkas. Atom zarah, tapi unsur ialah bahan yang paling ringkas. Iaitu unsur ni dia tak boleh urai secara kimia atau kepada dua atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Dia macam atom, tapi atom ni zarah. Unsur ni dia bahan. Jadi terdapat hanya satu jenis zarah bagi setiap unsur. Dan unsur terdiri daripada zarah yang sama jenis. Mari kita tengok dia punya contoh ya. Sebagai contoh, oksigen gas. Zarah ataupun atom oksigen bergabung dengan atom oksigen, dia jadi molekul. Ferrum bergabung bersama ferrum. Jadi ini ialah contoh unsur. Unsur ialah bahan. Okey, seperti yang Amirah cakap tadi, sebatian ialah dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Dia terhasil daripada tindak balas kimia. Dan unsur dalam sebatian dia tidak boleh dipisahkan secara fizikal, tetapi boleh dipisahkan secara kimia dengan menggunakan tenaga elektrik iaitu elektrolisis. Jadi ini ialah contoh-contoh sebatian ya. Sodium bergabung dengan klorin jadi sodium klorida. Contoh bagi sebatian. Siapa boleh jawab? Ada Syafiqah ke dalam ni? Syafiqah ke Afiqah? Erika? Amrullah? Ya, saya cikgu. Apa contoh bagi sebatian? Ya. Tian. Air cikgu. Amirah, betul ke ayah Amirah? Saya rasa betul. Betul cikgu. Okey, betul. H2O air. Sebab dia dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Selain itu ialah garam ya, garam. Okey, semua boleh nampak ni? Ni ialah contoh jadual berkala. So, boleh nampak ke? Nampak cikgu. Okey, ini adalah jadual berkala. Iaitu yang nombor yang berada di atas ialah nombor proton. Dan nombor yang ada dekat bawah ni menunjukkan jisim atom relatif. Dan ini ialah nama unsur lah. Hidrogen, simbol unsur dan nama unsur. Okey. Kumpulan 1, ini kita panggil dia kumpulan 1 ya. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, 4, 5 sehingga kumpulan 18. Kumpulan 1 dan kumpulan 2 kita panggil dia sebagai logam alkali. 1, 2. Kumpulan 3 dan hingga kumpulan 12 kita panggil dia sebagai logam peralihan. Dan kumpulan 14 hingga 18 kita panggil dia bukan logam. Okay, macam mana nak ingat? Slide tak nampak tak apa sebab saya stop presenting. Okay, semua tengok tangan. Semua buat tangan macam ni. Nampak ke tangan saya? Semua buat tangan macam ni menunjukkan ini adalah jadual berkala.
Nampak. Okey. Kumpulan pertama, kumpulan 1, kumpulan kedua, kumpulan 3 hingga 12, kumpulan 13, kumpulan 14, 15, 16, 17 dan 18. Jadi nak ingat senang. Kumpulan 1 dan kumpulan 2 adalah atom unsur logam. 3 hingga 12 ialah peralihan. 14 hingga 18 ialah bukan logam. Senang untuk kamu ingat kalau macam ni. Jadi kita nak buat aktiviti period wheel. Aktiviti predict wheel. Okey, aktiviti ni senang je. Saya akan spin ataupun putar roda impian ni, roda impian. Predict wheel ni, roda impian. Dan kita mulakan dengan siapa ada kat sini? Amrullah. Kita mulakan dengan awak. Jadi bila saya tekan, bila kamu dapat unsur apa yang kamu dapat tu, kamu kena teka. Dia dikelaskan sebagai unsur logam, bukan logam ataupun gas nadir. Boleh? Boleh, cikgu. Lepas tu, unsur yang kamu pilih tu akan menjadi tajuk perbincangan kamu dalam kumpulan nanti. Okay? Saya start Saya mula. Okey. Boleh, cikgu. Okey. Amrullah. Zinc. Zinc logam, cikgu. Apa dia? Saya tak dengar, saya kurang jelas. Zinc logam. Zinc Logam. Okey, betul. Seterusnya kita ikut nama kat tepi ni lah. Amirah. Giliran awak. Ya, saya, cikgu. Amirah, boron. Unsur apa yang terlibat? Logam ke, cikgu? Boron. Logam? Betul ke? Cuba awak tengok balik jadual berkala yang saya share tadi. Dia yang bukan logam. Bukan logam? Boron. Betul ke? Unsur 13. Unsur 13 ada yang logam dan juga separa logam. Cuba awak tengok dekat jadual berkala tu. Boron ni dia separa logam. Ya, separa logam. Baik, cikgu. Seterusnya Husna. Husna. Ya, cikgu. Okey. Sulfur. Ya, cikgu. Sulfur, logam, bukan logam atau gas nadir atau separa logam? Saya rasa bukan logam, cikgu. Okey, betul. Bukan logam. Ini yang terakhir. Kita minta Najwa, Siti Najwa. Florin. Najwa? Tak ada Kita minta Amrullah lah jawab. Amrullah. Ya, saya, cikgu. Florin. Unsur apa? Gas nadir, cikgu. Gas nadir. Betul ke? Saya rasa gas nadir ke, cikgu. Rasa-rasa ya. Gas nadir berada di kumpulan 18 ya. Awak cuba tengok
Fluorine berada di kumpulan nombor berapa? Klorin 17 cikgu. Fluorine 17. Jadi dia di sini fluorine. Dia bukan logam. Kumpulan 18 ni semua kita panggil gas nadir. Dia semua kebanyakannya bukan logam dan dia adalah gas nadir. Kalau 17 dia bukan logam. Faham cikgu. Kita panggil kumpulan 17 ialah halogen dan kebanyakannya semua bukan logam. Okey, baik. Yang kamu dapat tadi, bincang dalam kumpulan kamu dan keluarkan satu idea apa yang kamu faham tentang unsur-unsur tersebut dan sila tulis dekat ruangan teks dekat tepi ni. Mana ruangan teks ya? Boleh? Boleh. Bukan logam, unsur apa yang berada dalam klasifikasi bukan logam? Sila types, sila tulis di ruangan teks yang saya sediakan. Semua boleh rujuk jadual berkala kalau tak boleh ingat. Cikgu, saya guna telefon. Tak ada tempat nak tulis. Macam mana cikgu? Awak boleh bagi tahu saya. Sebut je. Yang sulfur tadi bukan logam. Sulfur bukan logam. Okey, fluorine pun bukan logam. Sulfur bukan logam. Fluorine bukan logam. Okey. Fluorine dia berada di bawah kumpulan apa? Halogen cikgu. Halogen. Okey. Amrullah, unsur apa yang bukan logam? Awak boleh rujuk. Ya cikgu. Unsur apa yang bukan? Nur Husna Izzati. Hidrogen bukan logam. Okey, betul. Lagi? Oksigen. Betul. Oksigen cikgu. Husna dah jawab. Awak jawab yang lain. Okey, Husna. Klorin berada di kumpulan nombor berapa? Okey, betul. Klorin kumpulan nombor 17 yang dikenali sebagai kumpulan halogen. Kalsium, Amrullah, awak pasti ke kalsium bukan logam? Tengok kalsium berada di mana? Kalsium di sini ya, Amrullah. Kalsium warna biru ni logam. Kalsium logam. Jadi salah ya. Krypton. Krypton kumpulan berapa? Boleh type ya dekat sebelah. Krypton. Kumpulan 18 ke cikgu? Ya betul. Kumpulan 18 yang juga kita kenali dengan kumpulan gas nadir. Okay, good. Okay, jadi saya nak kamu semua senaraikan unsur-unsur yang terlibat dan pecahkan mereka mengikut unsur-unsur seperti logam, bukan logam dan juga gas nadir. Baik cikgu. Boleh cikgu. Dalam unsur-unsur tadi kan ada logam dan bukan logam. Betul? Jadi kita nak tengok ciri-ciri logam dan bukan logam. Apa ciri-ciri logam dan bukan logam? Apa ciri-ciri logam dan bukan logam? Kalau kamu nampak dekat sini, ini adalah contoh logam iaitu paku dan kayu. Dikenali bukan logam. Jadi ciri-ciri dia kalau kita boleh tengok dari segi rupa. Kamu tengok paku permukaan dia berkilat ke pudar? Paku permukaan dia berkilat ya, rupa dia berkilat. Dan bukan logam, kayu rupa dia ialah pudar. Dari segi keboleh tempaan, saya minta Amrullah. Ya cikgu. Dari segi keboleh tempaan, ciri-ciri. Boleh tepat. Ya. Logam boleh ditempa cikgu. Boleh ditempa ya. Bukan logam? Kalau logam tak boleh ditempa. Betul. Kekonduksian elektrik. Amirah? Ya, saya cikgu. Dari segi kekonduksian elektrik, logam dan bukan logam? Logam bagus. Dia punya boleh konduk elektrik. Tapi kalau bukan logam tak boleh. Okey, dia baik ya dari segi kekonduksian elektrik. Dan
bukan logam tidak baik. Tidak bagus. Baik, Husna. Husna ada? Ada cikgu. Okey. Kekonduksian haba. Logam seperti Kalau conduction haba, kalau logam dia bagus cikgu. Kalau bukan logam dia tak bagus. okey. Lagi dua, siapa volunteer nak jawab? Ketumpatan. Saya cikgu. Okey. Logam? Saya rasa logam dia lebih tupat berbanding bukan logam. Betul. Takat lebur dan takat didih, siapa volunteer? Logam takat didih dia tinggi cikgu. Tinggi, bagus. Bukan logam? Tu bukan logam rendah. Rendah. Okey. Jadi kamu semua dah tahu ya ciri-ciri logam dan bukan logam. Jadi kamu semua dah tahulah ciri-ciri logam dan juga bukan logam. Jadi saya nak kamu semua tolong jawab kuis yang saya akan berikan ya dalam 5 minit. Okey cikgu. Tolong jawab ya sekarang. Okey, Dah, semua cikgu, dah jawab. kuis? Dah jawab kuis ya. Okey. Amrul Dah. dapat berapa? Amrul dapat berapa? Dapat 12. Dalam tu ada berapa soalan? Ada 15. Kan? Ada. Ya cikgu, ada 15 soalan. Okey, Amrullah dapat 12. Amira, Saya 10 je cikgu. 10. Husna, Saya betul 12 cikgu. okey. Jadi, saya nak tanya, ada tak soalan yang kamu tak faham? Yang kamu salah tu dia bagi tahu jawapan dia kan? Saya masih saya salah dekat guess Adi tu cikgu. Saya salah bab unsur peralihan cikgu. Unsur peralihan. Okey, Amrullah, Saya kat unsur peralihan ni cikgu salah. unsur peralihan. Okey. Jadi, kamu dekat sini ke kamu salah? Kamu salah mungkin sebab kamu tak ingat kan? Tak tengok jadual berkala bila jawab soalan. Cikgu. Saya tak Ya. tengok tadi. Tak ingat lagi cikgu. Oh, tak ingat lagi. Okey. Sebenarnya teknik untuk ingat ya, kamu boleh buat nyanyian. Okey. Untuk latihan, kamu semua boleh menjawab latihan dalam buku teks, buku surat 169 ya. Untuk kerja rumah. Okey cikgu. Okey, jadi boleh, ada tak yang kamu masih tak faham? Selain daripada kuis tadi. Sebab kuis tadi tu semua berkaitan dengan jadual berkala. Yang ni kamu kena ingat sendiri. Setakat sekarang faham, cuma itulah tak ingat lagi yang tu sebab tu salah. Oh, okey. Ada yang tak faham ke? Bukan tak ingat yang tak faham. Setakat ni faham cikgu. Ya, faham. Bagus. Jadi boleh saya minta seorang tak untuk rumuskan apa yang kamu belajar pada hari ni? Kita belajar pasal unsur, pasal sebatian, molekul. Saya ciri-ciri logam dan bukan logam cikgu. Ciri logam dan bukan logam. Lagi Amrul. Kita dapat membezakan antara unsur logam dan bukan logam cikgu. Logam dan bukan logam. Okey, betul. Jadi hari ini kita telah belajar perbezaan ya. Kamu dapat kenal pasti ya antara atom, molekul dan unsur dan sebatian. Iaitu atom ialah terdiri daripada satu zarah, molekul terdiri daripada dua zarah yang bergabung, unsur terdiri daripada dua bahan ringkas dan sebatian terdiri daripada lebih daripada unsur-unsur. Kamu juga telah belajar menyenaraikan kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir dalam jadual berkala. Kamu dah tahu macam mana kamu dah tahu unsur-unsur macam firam, klorin, oksigen, fluorin duduk dalam jadual berkala kumpulan keberapa, dan kamu juga tahu kumpulan 17 ialah kumpulan halogen dan kamu juga tahu yang kumpulan 18 iaitu gas nadir. Dan yang terakhir sekali, kamu juga tahu dan dapat bezakan antara ciri-ciri logam dan bukan logam ya. Antara salah satu ciri logam ialah berkilat, boleh ditempa. Bukan logam,
rupa dia pudar, tak boleh ditempa, tidak bagus dalam konduksian elektrik. Jadi ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita sambung lagi pada bab seterusnya iaitu campuran pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu.